Dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, saya baca, auzubillahi minasyaitonir rajim, kata Allah Taala, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sub'u illa ma zakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusub." Separuh kan? Ya. Saya buku tak tahu mana pergi ya. Saya bulan lepas tak ada tapak buku kan. Saya tak tahu tinggal kat mana, nak print balik lah. Tapi ada nota PDF tu, tengok nota tu kan. Sebab saya fiqh makam ini saya ajar di surau ni saja. Saya tak ajar tempat lain. Tak tahulah duduk lah mana kan. Ini tak apalah, cari-cari nak semayang maghrib dia tak ada. Mana pergi, ingat bulan lepas aku dah tak bawa kot. Ya. Itu surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah Ta'ala mention very clearly and very specifically. Makna Allah Ta'ala sebut dengan jelas dan spesifik apa yang tak boleh. Ya. Ayat yang sama atau lebih kurang sama dalam surah yang lain, Al-An'am 145. Ya. Kata Allah Ta'ala, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu ridsun." Ya, separuh ada lagi ayat tu ya. Ala kulli hal, Allah Ta'ala kata, "Hurrimat alaikumul maitah." Diharamkan ke atas kamu bangkai. Dan surah Al-Maidah yang ketiga. Ya. Ayat mula-mula saya baca tadi. Hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan ke atas kamu, nombor satu kata Allah, al-maitah, bangkai. Ya. Sama juga dengan surah Al-An'am tadi. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa maitatan. Sama juga. Allah Ta'ala kata, katakanlah wahai Muhammad, tidaklah apa-apa yang diwahyukan kepadaku itu haram ke atas orang yang memakan, melainkan maitatan, bangkai. Jadi ayat Al-Maidah pun Allah Ta'ala sebut bangkai, ayat ni pun Allah Ta'ala sebut bangkai. Ayat ni asas lah dalam hal tu. Mungkinlah ada ayat yang lain, Allah Ta'ala alam, tapi dua ayat ni memang kita ingat Allah Ta'ala sebut very clearly, very specifically, Al-Maitah, bangkai. Ya. Apa maksud bangkai? Saya dah hurai kuliah yang lalu, bangkai ni ialah haiwan yang mati tidak secara syarak. Ya, ataupun boleh juga kita kata haiwan yang mati tanpa sembelihan yang disahkan oleh syarak. Ya. Al-hayawanul ladzi mata ala hatfi anfih au bi ghairi zakatin syar'iyyah. Itu definisi dah dalam buku-buku fiqh. Haiwan yang mati tanpa sembelihan secara sah dalam syarak. Secara syarak ni merujuk kepada, pertama of course lah haiwan tu mestilah haiwan yang halal, dan haiwan tu mesti haiwan yang hidup, haiwan yang halal, dan haiwan yang hidup dengan hidup yang mustaqirah. It's a very strong life, makna dia hidup dengan hidup yang kuat. Ya. Kalau kita sembelih haiwan yang tidak halal, ambil biawak sembelih, halal lah? Tak halal, pasal haiwan tu haiwan yang tidak halal. Dia mesti haiwan yang halal dimakan, baru kita boleh sembelih. Ayam, kambing, itik, lembu, dog, tupai, buaya. Bagi mereka orang makan buaya lah, dia sembelih dulu tu. Jangan kata dia tak sembelih mentang-mentang buaya kan. Dia sembelih. Tapi kalau dia tak sembelih pun, mungkin dia ikut hak kata haiwan laut ni tak payah sembelih. Allah Ta'ala lah, kita pun tak kaji in detail hukum mereka. Tapi begitulah nak cerita. Haiwan mesti halal nombor satu sekali. Ya? Kalau haiwan tu tak halal, sembelih pun tak boleh. Umpama yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada siapa tu? Saya tak ingat. Dia sembelih hemar. Apa hemar? Keldai. Bahasa Melayu ni, hemar pun keldai, barol pun keldai. Banyak ada beza tu. Hemar memang keldai. Barol
Keldai kahwin dengan kuda, keluar anak. Kan? Fizikal macam kuda tapi dia kecil. Itu dia panggil bagal. Tapi orang Melayu kalau kita tengok, hema pun dia panggil keldai, bagal pun dia panggil keldai. Maknanya dia ada beza sikit ya. Hema ni memang keldai betul lah. Tapi kalau bagal, dia keldai juga. Tapi anak daripada kuda. Keldai kahwin dengan kuda, dapat anak nama bagal. Ya, tak tahulah saya. Ya. Jadi sahabat Nabi ni hadis Salamah bin Aqwa, ya, dia sembelih keldai, kedai kampung. Kalau kedai lautan tak apa, kedai liar diharuskan, ada nasnya. Tapi kalau kedai kampung haram, diharamkan ketika pembukaan Mekah, Nabi larang. Ya, jadi depa sembelih, depa tak tahu benda tu dah tak boleh makan. Nabi datang, Nabi tanya, apa ni? Ala aisya'in tuqidun, kau masak apa? Dia kata al-humur al-ahliyah, kedai kampungan. Maka Nabi kata huwa haram, ia adalah haram. Jadi depa pun buang. Padahal dah sembelih tu. Sembelih tak sembelih, benda yang haram tetap haram. Kan? Ya. InsyaAllah ya. Dan mesti haiwan yang hidup, lembu kena langgar, cepat-cepat kita sembelih. Boleh. Sekira-kira keluar darah yang memancuk-mancuk dan kaki dia lepas sembelih kan. Tapi kalau kita sembelih, darah pun keluar meleleh, kaki pun dah tak tendang-tendang, dia mati kerana dilanggar, maka tidak boleh. Ya. Dan saya dah baca dulu hadis Ka'ab bin Malik, di mana kambingnya hampir mati, disembelih oleh hamba perempuannya, lantas diizinkan oleh Nabi SAW untuk memakannya, walaupun dia syatan mauta, kambing yang sudah hampir mati, dia sakit nak mati lolor, tapi okey. Ya. Kemudian kedua, mestilah orang yang sembelih itu orang yang dibenarkan oleh syarak, orang Islam atau ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Orang musyrikun, penyembah-penyembah berhala tidak boleh. Majusi, penyembah-penyembah api tidak boleh. Ya. Ataupun orang-orang yang beragama dengan agama-agama lain yang bukan agama samawi, Yahudi dan Nasara, maka tidak boleh. Ya. Tak jadi syarat lelaki atau wanita. Isteri kita pun kita boleh latih menyembelih haiwan. Tak ada syarat balik atau tidak balik. Anak kita umur 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun pun boleh sembelih. Cuma ulama khilaf mumayyiz tu. Kalau bawah 3 tahun boleh tak boleh, tu ulama khilaf biasa. Kalau bawah 3 tahun pun mana reti sembelih ya tak? Saya ingat tak ada isu sangat ya. Dan tak ada syarat merdeka atau hamba. Ya, kerana hamba kepada Ka'ab bin Malik, dia sembelih kambing Ka'ab bin Malik yang hampir mati. Jadi dalam hal ni very open. Ya. Hak tak bolehnya orang kafir saja. Hak tu penyembah berhala dan seumpamanya. Ya. Dan yang ketiga, of course lah, alat yang boleh digunakan. Hak tak boleh dua saja, kuku atau tulang. Ambil tulang, asal-asal bagi tajam, sembelih, tak boleh, haram. Dan haiwan tu menjadi tidak halal. Sama juga gigi. Mana tahu ada haiwan yang boleh kita guna gigi dia untuk disembelih. Gigi lembu boleh buat sembelih tuan. Keluarkan gigi dengan rahang-rahang, tuan-tuan boleh tajamkan. Ada orang buat? Boleh. Maka tidak boleh, haram ya. Lain pada tu boleh lah kau. Kita nak guna pisau daripada besi, sebagaimana yang dilakukan pada hari ini dan pada zaman dulu, boleh. Ya, welcome. Kita nak sembelih dengan kayu, asal bagi tajam kayu tu, kayu tajam juga boleh. Boleh sembelih dengan batu, boleh sembelih dengan apa-apa logam, tembaga, hatta emas dan perak pun boleh. Ya, walaupun ada khilaf di situ. Tapi ala kulli hal majoriti membenarkan, kerana alat-alat itu tidak dilarang sama sekali. Jadi kalau sempurna hak tu, maka haiwan kita menjadi halal. Ya. Jadi kalau selain daripada tu, dia jadi bangkai. Ya. Dan begitu juga kalau anggota-anggota haiwan tu terputus daripada badannya. Kambing kita tengah berjalan, kena langgar kereta, boom, putus paha dia, bangkai.
Kambing tu hidup lagi, tapi kaki yang putus tu bangkai. Ya. Ma quti'a min bahimah wa hiya hayyah fa huwa maitah. Dalam hadis Abi Daud daripada Abi Waqi' Al-Laisi, Nabi kata, anggota badan yang terpotong daripada haiwan yang hidup maka ia bangkai. Rugi kayu kaki kambing tu, kalau ambil masak syok juga kan. Tak boleh bangkai ya. Ya. Jadi haiwan yang mati tanpa sembelihan yang sah di syarak dan anggota badan yang terputus, maka itu adalah bangkai. Ya. Dan dikecualikan bangkai ini tuan-tuan, kulit haiwan jika ia telah disamuk. Kambing kita pun kena langgar, mati. Tuan-tuan boleh ambil kulit dia samuk. Bersihkan daripada najis-najis yang ada, kotoran yang ada, maka ia suci. Dikecualikan juga tanduk dan tulang temulang haiwan walaupun daripada bangkai di sisi sebahagian para ulama. Tapi yang standard mazhab Syafi'i, kalau haiwan tu bangkai, tulang dan tanduk dia juga adalah bangkai. Ya. Ada banyak kawan-kawan kita ada tanduk gajah di rumah dia. Mazhab Syafi'i, gajah haram dimakan. Tanduk dia tu najis. Ya. Jadi kalau kita simpan dalam rumah macam kita simpan najis lah. Kan? Tapi sebagian ulama yang lain, saya kira sebagian besar juga kata tak ada masalah. Tulang dengan tanduk haiwan walaupun dia bangkai atau daripada haiwan yang haram dimakan bahkan, termasuk macam gajah tadi kan, maka dia kata tidak ada masalah sama sekali ya. Lagi nak habiskan itu ya, sikit lagi. Susu haiwan. Lembu kita mati tengah mengandung. Ya. Anak dia hidup. Mana tahu kan, tengah-tengah mati terberanak, anak hidup, okey. Tapi kalau dia mati, anak dia pun mati, bangkailah. Ya. Tapi kalau kita sembelih ibu, anak dalam perut, anak tu sudah dikira disembelih. Bila kita sembelih mak, anak pun kira sembelih juga. Kalau kita sembelih kambing kat bunting lah. Ada orang kata, ustaz, kalau kambing bunting kita tak boleh bunuh kita tak boleh sembelih sebab nanti anak dia mati lah. Kita sembelih mak dia, anak dia sudah dikira disembelih juga. Ya. Tapi sebaik-baiknya tak payahlah, tunggulah dia keluar dulu baru sembelih ya. Tapi kalau mak dia mati, bangkai, anak dia pun ikut sama, jadi bangkai. Melainkan susunya. Lembu kita mati, dia baru lepas beranak, ada susu kan. Tuan-tuan boleh perah susu dia, perah minum. Kerana susu lembu, kerana susu haiwan yang bangkai, sebagian ulama kata suci. Lagi 3 kan, dikecualikan. Belalang, bangkai, tapi dikecualikan. Pasal Nabi makan bangkai belalang daripada sahabatnya ketika peperangan. Ada 6 atau 7 peperangan. Lagi ikan, bangkai. Ya. Tapi ia boleh makan. Kerana ia haiwan laut, haiwan di air. Dan keseluruhan badan haiwan laut juga termasuk ikan yang darah dia, perut dia juga adalah suci. Ya. Yang standard mazhab Syafi'i najis. Tapi yang difatwakan oleh negara kita, sebagai negeri, hatta jakim pun dikata dimaafkan, makna tidak najis. Terutama melibatkan industri yang besar-besar. Kerana banyak ikan-ikan yang diproses di kilang tidak dibasuh betul-betul darah dan perutnya. Kadang-kadang diproses sekaligus saja. Ya. Jadi tak ada masalah. Tapi kalau kita makan kat rumah, basuhlah elok ya. Lagi satu lagi, haiwan yang kecil-kecil. Ya. Nyamuk tak dianggap bangkai, lalat tak dianggap bangkai. Hatta cicak, tikus, kalau dia bangkai sekalipun, dia bukan najis. Kalau kita semayang, tiba-tiba dalam poket kita ada cicak mati, lah, kotor baliklah semayang kita, tak payah. Kerana ia bangkai yang dimaafkan. Dan yang ketujuh, tidak dikira bangkai juga adalah bangkai manusia. Tak kisahlah. Ya. Macam mana cara dia mati pun, tapi ia tidak najis. Bangkai juga, kita ni bangkai juga kalau mati. Kerana ia dipanggil oleh Nabi SAW sebagai bangkai. Umpama dalam hadis Abi Daud daripada Talha bin Al-Bara, Nabi kata,
la yanbaghi li jifati muslim an tuhbas baina zahranai ahlihi. Tidak sepatutnya bangkai seseorang muslim ditahan di sisi ahli keluarganya. Maksudnya kena segerakan pengkebumiannya. Sebab itu An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin, dalam bab menyegerakan jenazah ada 2 bab. Pertama, al-isra' bil janazah, kena cepat-cepat uruskan jenazah. Yang kedua, al-mubadarah ila tajhizihi. Yang kedua ialah kena laju-laju ataupun cepat-cepat bersegera dalam menguruskannya. Ya, sampai Nawawi buat 2 bab tu. Kerana melamat-lamatkan jenazah tidak hanya berlaku pada zaman kita, zaman dia pun. Kan? Macam-macam dia buat kan. Tahan jenazah itulah, buat balik kampung lah, itulah inilah, akhirnya lambat. Ya? Jadi itu kena penting juga. Pasal begitu, pasal kena disegerakan. Pasal kita juga bangkai. Jadi manusia yang ketujuh, dia bangkai, dipanggil oleh Rasul sebagai bangkai, tapi dia bukan najis. Ya? Jadi najis memang tak boleh dimakan. Of course lah dia benda yang kotor, tapi manusia dia beri keharusan, insya-Allah taala.